Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Syihabuddin Ahmad dan hari ini masih ada lagi satu video berkaitan tentang Abang Zul kita, Abang Zul Yahya kita. Tapi sebelum kita nak sembang panjang, anda jangan lupa untuk subscribe dekat bawah ni. Ada satu butang warna, kalau warna dia masih merah, tekan butang tu. Moga-moga ada banyak lagi video-video bermanfaat yang saya boleh kongsikan dengan anda. Okey, baik. Kita nak masuk cerita tentang Abang Zul kita. Okey, kita tengok dulu apa yang dia buat sebenarnya. Ada satu post baru dia. Dia sebutlah kenyataan berkaitan tentang satu kenyataan yang boleh dibincang lah berkaitan tentang iman, amal. Sekarang ni masa dalam keadaan kekeliruan, kita berada dalam zaman mulakan jabarian dan akan keliru lebih banyak. Macam-macam lah yang dia sebut kat situ. Tapi yang menarik hati saya dekat sini adalah dia bubuh gambar Syekh Ahmad Tayyib. Kalau tengok dekat bawah tu, dekat bawah tu ada gambar Syekh Ahmad Tayyib yang sedang mencium pipi Baba Vatican Pop Francis, kan, Pop Francis. So dia tengah cium pipi tu. Jadi ini memberikan dia dengan tujuan untuk memberikan kekeliruan kepada kita. Saya bimbang satu perkara yang saya sangat bimbang ialah orang akan salah faham dengan institusi Al-Azhar yang Alhamdulillah hadza min fadli Rabbina. Saya sendiri sempat belajar di sana 4 tahun, graduate daripada Al-Azhar. Jadi kita bimbang orang salah faham dengan Azhar. Kita tahu bahawa Azhar ni adalah satu institusi yang bukan sekadar universiti, tapi kempen kepada wasatiyatul ummah, kepada kesederhanaan di dalam beragama, kesederhanaan di dalam persaudaraan, kesederhanaan dalam semua perkara. Jadi itu kempen daripada Al-Azhar yang mahu diberitahu kepada semua orang. Maksudnya kita boleh kawan dengan siapa saja. Kita boleh kawan dengan Ramusami, kita boleh kawan dengan Ah Cheong, kita boleh kawan dengan siapa saja. Kita boleh kawan dengan siapa sahaja. Itu kempen Al-Azhar. Tetapi dengan video, dengan satu gambar tadi yang dikeluarkan oleh Abang Zul kita, ia pasti akan membuat kekeliruan kepada ramai orang. Hari ini saya nak tunjuk tentang isu apa yang berlaku yang sebenar di Al-Azhar yang pasti, yang ramai orang tak tahu. Mungkin orang belajar Azhar sendiri pun, dia sekadar belajar, kemudian dia pun tak tahu isu ni. Jom kita tengok apa yang ada. Kita tengok, ini adalah program yang dibuat antara Syekhul Akbar Al-Azhar dan juga Baba Tardrus, seorang Pop Iskandaria, Pop Alexandria, yang berakidah Kristian Koptik. Dia Kristian ni kan ada banyak kan, tapi di Mesir terkenal dengan Kristian Koptik yang kita sebut biasa kan, ada isteri Nabi nama Maryah Al-Qibtiyah, Maryah Koptik. So Koptik ni yang ni lah Baba Tardrus ni dia adalah salah seorang daripada Pop ataupun Baba disebut dalam bahasa Arab. So program ni belakang tu siap ada gambar Mary lagi. Ini adalah dibuat di gereja. Ni program sempena Christmas lah. Christmas bagi orang, ataupun lebih tepat adalah hari kelahiran Nabi Isa yang dibuat pada 6 hari bulan Januari. Sebab orang Kristen Koptik dia tak buat hari jadi Nabi Isa pada 25 Disember, tapi dibuat pada 6 Januari. Itu pada pandangan mereka. Jadi dia orang buat pada 6 Januari dan jemput Syekh Ahmad Tayyib di sini. Demikian juga kalau kita tengok gambar ni, ini adalah gambar orang Yahudi yang bersama dengan Syekh Ahmad Tayyib dalam satu program yang dianjurkan oleh Al-Azhar bagi mempertahankan Al-Quds, dan 2 orang Yahudi ini hadir untuk nak menunjukkan sokongan kepada Al-Azhar dan juga umat Islam untuk mempertahankan Al-Quds. Mereka sendiri anti kepada Zionis. Yang ni adalah program Al-Azhar dengan Kristian Koptik. Program Al-Azhar dengan Kristian Koptik. Kita dapat lihat gambar-gambar orang Kristian Koptik di sini. Nampak? Ada kemesraan di antara Al-Azhariyah, Al-Azhari
dengan orang-orang Kristian. Kemudian kita tengok lagi, ini gambar yang mungkin kemudian nanti anda akan rasa pelik. Macam manalah Al-Imam Al-Akbar Al-Azhar boleh bersama dengan orang Kristian ni. Inilah Kristian yang kita sebut ni. Yang ni Pope Vatican, Christian Catholic. Tokoh besar Christian Catholic. Inilah dia Pope Francis. Bunyi dia. Macam itulah. So yang ni, dia ni. Ini sebenarnya mereka ni ada satu program yang mereka telah bekerjasama dan program ini ditaja oleh Abu Dhabi. Ditaja oleh Sheikh Ahmad Zaid lah. Jadi satu perjanjian telah dibuat oleh dua tokoh besar ini untuk menubuhkan satu jawatan kuasa. Satu jawatan kuasa. Yang mana tugas mereka ataupun function jawatan kuasa ni ada di dalam satu dokumen yang telah disepakati secara bersama. Antara isi kandungan dalam dokumen itu adalah dua kumpulan yang besar yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan sesama Islam, mestilah bekerjasama bersatu padu untuk menyebarkan kesamarataan ukhuwah, kebaikan ukhuwah dan saling bekerja sama di antara satu sama lain bagi kebaikan anak-anak kita pada masa akan datang. So ini kempen dia. Dan kemudian pada bulan September, lujnah ini ataupun disebut Al-Lujnah Al-Ulya Lil-Ukhuwah Al-Insaniyah, yang ni mereka telah bersidang pada 11 September tahun 2019 di Vatican City. Kalau kita tengok di sini, kalau kita nampak di sini, kita akan tengok ini Baba Vatican, ini dia wakil Vatican, ini wakil Vatican, ini wakil daripada Syekhul Al-Azhar Al-Akbar, Syekh Ahmad Tayyib. So yang ni. Dan ada juga wakil daripada Sheikh Ahmad Zaid daripada Abu Dhabi. Jadi begini. Jadi program ini telah dibuat dan mereka telah tanda tangan satu dokumen dan dokumen ini perlu direalisasikan dengan baik. Ini gambar yang kita tengok tu, gambar yang kata bercium tu. Ini gambar ketika pertemuan dengan Baba Vatican sebelum ni. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Baba Francis ini pada Syekh Ahmad Tayyib lah. En modo especial a usted, mi hermano, mi amigo, mi compañero de desafíos y de riesgos en la lucha por la fraternidad. Dia kata pada permulaan tu, dia kata ini aku tujukan kepada rakan aku, kawan aku, sahabat aku yang bekerjasama dengan aku, bersungguh-sungguh bekerjasama dengan aku. Gran Imam Ahmed Tayyib, Syekh Ahmad Tayyib, As-Samahah Al-Imam Al-Akbar Ahmad Tayyib, a quien le agradezco la compañía en el camino por la reflexión y la redacción de este documento. Aku berterima kasih sungguh kepada dia dengan kesungguhan dia untuk nak merealisasikan apa yang telah dinyatakan di dalam dokumen yang telah ditulis ataupun dipersetujui sebelum ini. Presentado hace 2 años. Su testimonio me ayudó. Testimoni aku kot, bahasa Itali yang disebut macam tu, testimonio. Kan, testimoni aku. Mucho porque fue un testimonio valiente. Yo sé que no era una tarea fácil, pero con usted pudimos hacerla juntos y ayudarnos mutuamente. Dia kata kalau nak ikutkan dia nak buat sendiri, dia tak boleh nak buat sendiri. Tapi dengan disebabkan bantuan dan sokongan di antara satu sama lain, antara Francis dan juga Syekh Ahmad Tayyib, maka ia boleh melaksanakan
apa yang mereka impikan. Lo más lindo de todo, que ese primer deseo de fraternidad se fue consolidando en verdadera fraternidad. Tapi yang menariknya, dia antara orang yang awal dan juga yang mahu untuk merealisasikan program ini. Gracias, hermano. Gracias. Terima kasih, dia kata. Terima kasih, sahabatku. Kemudian kita tengok pula apa ulasan balas daripada Syekh Ahmad Tayyib kepada... Okey, anda boleh baca kat bawah tu فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والصديق الدائم والشجاع على درب الأخوة والسلام، وأشكره على رسالته العامة كلنا إخوة، والتي مثلت معلما بارزا على هذا الطريق. وإني لا يحدوني الأمل في أن يمثل يوم 4 من فبراير من كل عام يمثل جرس إنذار وتنبيه يوقظ العالم وينبه قادته ويلفت أنظارهم إلى ضرورة ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية. ولا يخامرنا أدنى شك في أن هذه الوثيقة تحتاج لتحقيقها وتنزيلها على واقع الناس إلى إرادة صادقة وعزيمة صلبة وإيمان راسخ بأن الناس جميعهم إخوة، ومن حقهم أن يعيشوا في سلام وأمان، وأن ما بينهم من اختلاف وتنوع إنما هو سنة الله في خلقه وعباده. وإني لملتزم إن شاء الله فيما تبقى لي من حياة في هذه الدنيا بمواصلة العمل مع أخي البابا فرانسيس ومع إخوتي علماء الأديان ورموزها، بل مع كل محب الخير والسلام، لأن نجعل من مبادئ الأخوة الإنسانية وأهدافها واقعا ملموسا يعيشه الكبير والصغير في العالم أجمع. واليوم أيها الإخوة في كل مكان تأتي جائزة زايد للأخوة الإنسانية كمبادرة عالمية من أجل تحقيق أهداف هذه الوثيقة. وبهذه المناسبة أود أن أعبر عن تقديري البالغ للأخ الكريم الشيخ محمد بن زايد الذي يواصل مسيرة والده الخيرة على رعايته لهذه الوثيقة. وأخيرا أحيي أبنائي وإخوتي أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية الذين يواصلون الليل بالنهار في العمل من أجل تطبيق أهداف تلك الوثيقة السامية، وكل أمل في أن يكونوا دائما وبمشيئة الله تعالى بارقة أمل ومصدر إلهام دائم لكل من يسير في هذا الطريق الصعب، مع تقديم وافر شكري وتقديري لكل من يدعمهم وييسر مهمتهم من أجل خدمة الإنسانية ورقيها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, kita dah dengar apa yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Tayyib. Demikian juga kita dah dapat penjelasan tentang isu ni. Jadi sepatutnya tak ada lagi lah isu nak kata Al-Azhar ni bersama dengan geng Kristian untuk buat satu one religion nation atau sebagainya. Tak perlu dah kenyataan seperti itu. Kenyataan yang sebenar adalah umat Islam khususnya yang bersama dengan Al-Azhar sedang bertukus lumus untuk menjayakan satu program bersama dengan Vatican, bersama dengan orang yang bukan Islam yang lain. Jangan sekadar hanya melihat ia sekadar agama, tetapi kita melihat mereka juga sebagai seorang manusiawi, sehingga kita akhirnya dapat saling bersama di antara satu sama dengan yang lain. Terima kasih banyak kerana anda telah menonton. Moga-moga ada sedikit penjelasan yang dapat memudahkan urusan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.